Keistimewaan Parang Sarawak ini karena dia ada identiti dia tersendiri lah. Saya sebut dia ada identiti tersendiri. Memanglah semua Parang ada identiti dia. Kan, contoh Parang Sarawak ini, kalau kita melihat dari segi luaran dia saja, kita melihat reka bentuk dia saja, kita sudah boleh mengenali Parang ini adalah Parang Sarawak. Jadi identiti dia ada di situ. Saya membuat Parang ini cuma untuk pada mulanya hanya meruangkan masa lapang sebagai hobi. Tetapi apabila video saya dipublikkan, ternyata banyak permintaan dari penonton yang minat pada Parang Sarawak. Pada mulanya sarong dan parang saya buat biasa saja. Kenapa? Sebab parang ini hanya parang kebun, jadi tak perlu buat cantik-cantik. Pada akhir-akhir ini oleh kerana sambutan dia yang sangat menggalakkan, jadi adalah banyak-banyak bahagian yang saya diperbaiki, seperti kecantikannya, begitu. Parang yang saya hasilkan itu memanglah sangat berkualiti ya. Oleh itu pelanggan saya setelah membeli, dia akan membeli lagi. Mungkin kawan ataupun saudara mara yang tengok itu pasti akan ambil lagi. Kedai parang ini kalau kita ambil terus dari kedai, dia tak semesti dia halus. Biasa dia macam ni lah, kasar-kasar dia macam ni. Dia kasar-kasar. Untuk menghaluskannya kita perlu perlu sedikitlah masa untuk menghaluskan dia, supaya dia kelihatan lebih kemas sebelum kita membuat gagang dan sarong dia. Sarung parang jenis yang macam ini dia berbeza dengan parang yang seperti ini. Lihat, perhatikan, kalau parang macam ni, sarung yang macam ni, sebab di sini dia ada satu pakak lah. Dia akan menyangkut parang itu supaya parang itu tidak longgar macam ni kan. Bila dia masuk, bila dia masuk sampai ke sini, di sini ada tempat sangkut ya. Parang ini tidak bergerak. Tetapi jenis sarung parang macam ni dia tak ada kan? Dia tak ada. Sekiranya kalau kita membuat parang macam ni, kita untuk memastikan parang ini tidak longgar, tetapi boleh dicabut. Senang dicabut, tetapi dia tak longgar. Kalau dia tak betul kita buat, mungkin dia akan longgar macam ni lah. Itu semua orang tahu lah. Ya, macam ni dia tak longgar, walaupun dia di sini tak ada barang sangkut ya kan. Kalau sarung macam ni, di sini ada tempat sangkut dia, jadi parang ini tidak ke atas ke bawah, tidak longgar macam ni kan. Bila dia masuk, di sini sudah sangkut ya. Nah,
Ini lain pula, dia tak ada. Tak ada barang sangkut. Tapi walaupun dia tak ada barang sangkut, dia tetap di sini. Dia tak ke naik ke bawah, naik ke turun, naik turun. Jadi rahsia dia kita buka. Bila kita buka, tengok. Di sini rahsianya. Dia ada parit di sini ya. Dia ada parit di sini. Ini yang menyebabkan dia tidak bergerak lah. Di sini tengok. Bila ditutup, parang ini, ulu parang ini ya, dia punya leher sini akan sangkut di sini. Jadi dia tak bergerak-gerak. Dia tak akan bergerak. Di sini akan sangkut ya. Menilai, kalau hendak menilai parang, macam mana sesuatu parang itu disebut parang yang sempurna, yang cantik. Sebenarnya tidak bergantung kepada luaran ya. Luaran itu cuma satu perhiasan. Itulah kadang-kadang banyak orang pilih parang, mereka lebih suka pilih parang yang contohnya parang cantik di sini. Kalau dibilang parang cantik bermakna dihiasi dengan berbagai barang, itu di dalam kategori parang cantik ya, di dalam kategori parang cantik. Kalau kita memilih parang yang sebilah parang yang sempurna, itu contohnya ini. Bentuk rekaannya tidak lari dari tugasannya. Untuk menebas, dia ada fungsi menebas. Kalau menebang, kalau merintis, dia ada fungsi merintis. Sebab ini kadang-kadang parang ini dikombinasi, boleh menebang dan boleh merintis. Jadi dia sangat sempurna. Kemudian mata dia perlu haluslah. Contoh parang yang tidak sempurna itu kadang-kadang kita tengok parang itu macam dia tak, entahlah. Contohnya ini, parang yang bentuk macam ni. Kalau kita menebang dia tak sedap, menebas dia pun tak sedap. Apa kegunaannya? Parang-parang yang macam ni biasa orang buat dia sebagai parang cantik lah, perhiasan. Satu lagi contoh. Contohnya ini sebilah parang candok. Dia punya bentuk itu, kalau kita tengok dari bentuk dia sangat sempurna kerana fungsi-fungsi dia tidak lari ya. Bentuk-bentuk dia tidak lari dari fungsi dia. Jadi kita, inilah disebut parang yang sangat cantik. Tengok ini satu sebilah candok ini. Dia sebilah candok, tetapi dia sini lari. Kecil, pendek. Darah kecil, darah pendek. Tapi dia punya berat tumpu di sini, tidak di hujung. Jadi parang ini memang tak sesuai lah kalau disebut dia parang yang cantik. Dia tak cantik ya. Jadi cara memilih parang itu kita perlu tahu lah. Dan ini bagus. Perbezaan parang Sarawak dengan parang yang lain itu, beza dia parang Sarawak ini lebih tumpu pada kegunaan, contoh keselesaan dan sebagainya. Banyak orang fikir parang itu hanyalah sebilah parang, tetapi parang itu kita perlu tahu parang apa, jenis yang macam mana, dengan dia ulu parang yang macam mana disesuaikan supaya getaran dia boleh dielakkan sebanyak mungkin. Kemudian cara membawa parang itu, jenis parang yang berbeza, cara membawanya pun berbeza. Kerana kalau kita trekking di jarak yang jauh itu
kita mesti mau ada keselesaan ketika membawa parang. Bagi saya, parang yang sebilah, parang yang cantik itu dengan desain-desain, dengan ukiran apa itu, parang Sarawak dia mesti ada identiti dia sendiri. Itu satu bahagian dari kecantikan. Kemudian yang terbaik itu adalah parang itu mereka sendiri boleh bercerita. Contohnya kalau kita pegang parang ini, apabila kita melihat parang ini sendiri akan bercerita. Dia cerita tentang budaya masyarakat di sini dan macam mana. Di situlah kita akan rasa yang paling cantik. Keseronokan membuat barang ini bukan kerana harga dia, tetapi macam mana seseorang itu menilai produk yang kita hasilkan. Kan kita lebih bersemangat untuk meneruskannya. Jadi saya bernasib baiklah kerana banyak orang yang mendorong saya bergerak lebih maju lagi. Di masa-masa yang akan datang, barang-barang ini pasti akan menjadi lebih menarik lah, lebih cantik lagi lah. Dan juga kebanyakan orang memilih parang, mereka memilih luaran. Luaran dia contoh sarung dia lah, gagang dia lah, gagang dia lah. Mereka nampak cantik, ini parang. Mereka dianggap cantik. Sebenarnya parang yang cantik itu dia sesuai dengan kegunaan. Pendek kata, dunia ini tak ada parang yang terbaik. Tak ada parang yang terbaik. Cuma ada parang yang sesuai dengan Anda sendiri, itulah parang yang terbaik.